Baik, kita akan sambung insyaAllah tuan-puan. Kita sambung malam ni kitab kita ni, iaitu sifat yang kedua. Muka surat 15, iaitu sifat yang kedua. Sifat kedua, ciri Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, ataupun sifat ketuhanan yang kedua yang kita akan bincang. Muka surat 15. Minggu lepas kita dah bincang, dah settle dah. Kita dah bincang ciri yang pertama ataupun ciri ketuhanan yang pertama, sifat yang pertama, iaitu wujud. Kita dah tahu makna wujud, dan kita juga tahu dalil akal, cara untuk kita fikir dengan akal, dan juga kita dah tahu cara ataupun dalil naqal, dalil yang dipindah, yang diadaptasikan daripada Quran, itu sebagai dalil yang kita nampak dengan akal, dan juga kita terima dengan pengakuan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan juga kesimpulan juga kita buat minggu lepas, iaitu apa yang kita nak pegang. Selepas kita tahu makna, selepas kita tahu dalil, kesimpulannya yang kita nak pegang itu tentang makna wujud bagi kita faham, iaitu kita buat keputusan dengan akal kita. Itu antara tanggungjawab setiap mukallaf, untuk dia nampak, untuk dia faham, untuk dia tahu, buat keputusan dengan akal dia apabila dia faham. Apabila dia faham makna wujud dengan disertai dengan dalil, kemudian conclusionnya ialah dia pandai buat keputusan dengan akal dia. Jadi itulah tanggungjawab setiap mukallaf yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dia faham, untuk dia pandai, untuk dia tahu, menggunakan ataupun membuat keputusan dengan akal berkaitan dengan satu persatu ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita, tuan-puan, sejak kita mula, kita review dulu apa yang kita dah belajar minggu lepas. Itu penting. Kata kunci itu penting. Setiap sifat kita kena faham dan kita nampak dengan dalil akal, kemudian conclusionnya ataupun kesimpulannya kita pandai buat ataupun kita pandai decide dengan akal kita. Kenapa? Kerana decide menggunakan akal kita, yang dipanggil hukum akal, itulah tanggungjawab kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bertanggungjawabkan ke atas setiap mukallaf ini untuk pandai, untuk tahu, untuk nampak setiap satu persatu ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan menggunakan hukum akal. Apabila kita nampak, kita faham dan makna wujud, mana kita boleh buat, kita boleh putuskan dengan akal kita, mesti ada, mesti sungguh Allah bersifat dengan sifat yang bernama ada yang sejati. Apabila dia tahu dah makna ada sejati ini sekian-sekian, batulah dia boleh buat keputusan, akal dia pun boleh decide, mesti sungguh Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat yang bernama wujudun ataupun ada sejati. Baik, kita akan sambung malam ni ciri yang kedua. Kita akan bincang malam ni ciri yang kedua, makna apa kidam. Kemudian minggu depan, tuan-puan, insya-Allah kita tutup dengan dalil. Itulah konsep biasa setiap ciri, 20 ciri yang kita akan bincang, ciri pengenalan ketuhanan 20 ni, tuan-puan, 20 sifat ini, sama je konsep dia. Kita akan bahas satu makna sifat kidam, makna sifat wujud kita dah bahas, makna sifat kidam, kemudian kita tengok dalil, kemudian kita akan buat kesimpulan. Kesimpulan dengan menggunakan sifir hukum akal. Apabila kita nampak, itulah kita kena buat kesimpulan dengan teori ataupun dengan sifir hukum akal. Baik, kita teruskan, tuan-puan, sambil kita menunggu kawan-kawan kita, terutamanya sahabat-sahabat daripada surau An-Nur, Preshin 11, sambil kita menunggu. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim. Wa imamil muttaqin. Wa qaidid du'akil mujahidin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمدلله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah seperti biasa tuan-puan, pertama kali baiklah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurniaannya Allah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi, peluang kepada kita sekali lagi untuk bersama-sama meneruskan rutin mingguan kita, iaitu mengenal ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan, yang menjadi salah satu tanggungjawab yang besar ke atas setiap mukallaf untuk mengenal Tuhan kita melalui metodologi mengenal ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-puan, minggu ini kita akan sambung tajuk baru, iaitu ciri yang kedua ataupun sifat yang kedua, sifat ketuhanan yang ada pada Tuhan yang kedua daripada 20 sifat yang disilabuskan ataupun yang disusun oleh al-alim al-allamah tuan guru kita ini Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Dia menyusun 20 ciri, 20 sifat ketuhanan yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu kita mengenal siapa Tuhan kita. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala, muka surat 15 kitab Misbahul Munir. Perenggan yang pertama tuan-puan, tajuk baru, iaitu huraian sifat, yakni ciri yang kedua daripada 20 sifat. Qidamun, erti kidam itu sedia. Erti ni dengan makna, bukan makna, erti dengan makna alih bahasa kepada Arab ke Melayu. Terjemahan dia kidamun Melayu, kidamun Arab, Melayunya ialah sedia kala. Okey. Baik. Ibarat ini sama tuan-puan, maksud sifat yang kedua ini sama, maksud yang kedua ini tertib ataupun kita panggil susunan. Ini merujuk kepada susunan ta'aquli ataupun dia panggil tertib zikri, tertib zikri ataupun dia panggil tertib ta'aquli, bukan tertib hakiki, bukan susunan yang real, yang sebenar. Hanyalah susunan zikri untuk memudahkan sebutan kita, untuk memudahkan pemahaman kita, susun daripada awal sampai 20. Adapun hakikat yang sebenar, sifat Allah, ciri Allah Ta'ala, tidak ada awal, tidak ada last, tidak ada awal, tidak ada kemudian, kerana dia kesemuanya status sifat Allah Ta'ala qadimun. Qadim. Baik, itu settle macam biasa. Kidamun, yakni kidam ini nama bagi sifat. Ini pun sama juga dia punya perbahasan seperti sifat yang lain. Kidam ini tuan-puan nama ismun, bukan musamma. Adapun diri kidam yang kita nak faham, yang kita nak pegang, yang kita nak i'tiqad, yang kita nak beriman dalam hati kita, bukan nama tetapi makna dia, musamma, diri dia. Diri dia itu yang kita bincang, yang kata berada di zat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berada di bibir mulut kita, bukan berada di dalam tulisan kitab kita, tetapi dia diri ataupun musamma kidan itu berada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep biasa kita dah faham, di antara nama dengan musamma, di antara nama dengan diri. Nama kita juga tidak berada pada diri, nama kita juga bukan nama kita, nama makhluk, dia berbeza dengan musamma, iaitu nama itu boleh ditulis, tetapi yang kita nak kenalnya ialah musamma ataupun diri. Baik, settle. Kidam itu nama. Nama bagi sifat kidamun. Kidam itu nama bagi sifat yang berada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wajib pada syarak pula. Bukan sunat tetapi wajib. Itulah yang kita terpaksa cari inisiatif macam mana sekalipun untuk lepaskan tanggungjawab wajib di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-puan, orang tak berapa nak nampak, orang tak berapa nak realize, orang tak berapa nak ada kesedaran. Kenapa? Kerana dia tak faham dan dia tak tahu.
Dia tak tahu bahawa tuntutan wajib ke atas mukallaf untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala secara basic, bukan mengenal secara detail. Itu fardu kifayah. Sebab itulah kitab kita ini dia nak mengingatkan kepada kita, dia akan mula dengan wajib syarak, wajib syarak setiap ciri. Setiap sifat Allah Ta'ala bermula daripada ciri yang pertama. Bermula daripada sifat yang pertama wujub sampailah sifat yang ke-20 kaunuhu kalam. Kaunuhu muridan. Kaunuhu mutakalliman. 20. Jadi dia akan mula dengan segmen yang pertama, ibarat yang pertama, dia akan mula dengan wajib syarak. Supaya sedar kita. Inilah tuntutan ke atas kita, tuntutan syarak ke atas kita, paksaan syarak ke atas kita untuk mencari ilmu sehingga sehingga faham, sehingga nampak, sehingga reti dan i'tiqad dan hati kita setiap ciri-ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 13 ataupun 20. Tu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak pula. Mana pula ni? Sebagaimana wajib mengetahui dan mengaku secara jazam Allah bersifat dengan wujud. Sebelum daripada ni kita tahu. Ciri yang pertama, sifat yang pertama wajib ke atas mukallaf. Wajib syarak ke atas mukallaf. Ini syarak paksa. Tu dipanggil wajib. Syarak menekan kita. Syarak paksa kita. Paksaan di dalam keadaan mu'tamad tu wajib, beza dengan sunat. Kalau sunat dia panggil ghaira jazam. Kalau wajib mu'tamad, tidak ada ruang, tidak ada ruang untuk kita excuse, untuk kita tinggalkan, tak boleh. Tu dia panggil wajib mu'tamad. Tapi kalau sunat masih lagi ada ruang untuk kita tinggalkan. Tu dia beza wajib, tuntutan antara tuntutan wajib dengan tuntutan sunat. Sama-sama tulibah, ma tulibah jaziman. Sama-sama tuntutan. Cuma satu tuntutan dalam bentuk yang jazam, yang putus, yang mu'tamad. Adapun sunat tuntutan dalam bentuk yang ghaira jazam ataupun dalam bentuk yang tidak mu'tamad. Ada peluang untuk tinggal, ada ruang untuk tinggal, tidak berdosa. Wajib pada syarak pula, yang sebagaimana wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui dan i'tiqad Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ciri ada. Baik. Wajib syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap. Mana tiap-tiap tak terkecuali walaupun seorang individu yang statusnya mukallaf. Ini penting tu. Kadang-kadang tu kita tak berapa nak realize sangat. Dia ingatkan ni bukan wajib atas tiap-tiap. Ada orang lain belajar, kita tak payah belajar. Itu fardu kifayah. Itu bukan tiap-tiap. Tapi ini tiap-tiap. Wajib syarak. Allah syarak paksa ke atas siapa? Tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap individu yang statusnya ataupun yang ada ciri mukallaf mengetahui. Ni mengetahui ni dipanggil benda yang wajib diketahui. Ada wajib pada syarak hukum. Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya hati mukallaf. Yang wajib syarak dia kena tahu, yang ni belajar sehingga tahu. Tu mana tahu? Belajar sehingga tahu serta mengaku. Serta dia mengaku di dalam hati. Macam biasalah dalam penerangan kita dah bahas sebelum daripada ni. Maksudnya mengaku ni iqrar dalam hati. Yang ni dia nampak di hati. Apabila dia faham, dia tahu, dia faham, dia mengaku apa yang dia faham. Dia mengaku apa yang dia nampak di hati dia. Tu panggil iqrar, pengakuan di hatinya. Apa benda yang dia pengaku? Akan tentu sungguh. Akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Sedianya apa? Badar dia Allah Ta'ala. Jadi nya itu kata ganti nama, maka dia badar dia ganti terus Allah Ta'ala. Dia buat keluar tu. Dia kata nya tu. Benda yang dia wajib mengaku dan dia wajib hatinya wajib nampak, wajib belajar sehingga tahu dan dia mengaku. Apa dia? Dia mengaku tu. Pengakuan tu apa? Pengakuan
akan tentu sungguh. Ni. Tentu sungguh tu panggil wujub. Nah, inilah pengakuan dia. Dia mengaku tentu sungguh. Apa yang sungguh tu? Sedianya Allah Ta'ala. Tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat yang bernama sedia kala. Sedia kala apa? Sedia kala zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kata sedia kala, yang kata wajib sungguh sedia kala tu, tak. Badal bagi sungguh, tentu sungguh sedia Allah Ta'ala, tak terima baru. Tak terima baru ni panggil badal. Maksud apa tak terima baru ni? Mesti tak sungguh baru. Tak boleh terima baru Allah Ta'ala tu, tak boleh terima sama sekali. Itu dia panggil tak terima baru. Baru Allah Ta'ala tu tak boleh terima sama sekali. Itu dia panggil kidam tu, tak terima ada mula. Baru tu apa? Maksud baru ni, baru ni di bawah sana baru dia bagi makna. Tapi kita bagi makna awal. Kesimpulan di bawah tu, dia bagi kesimpulan dengan makna terus. Makna dan conclusion di bawah. Tapi kita bagi awal. Yang kata makna tak mula tu, yang kita nak pegang ialah makna sedia. Bukan nak pegang nama. Sedia tu nama. Sedia kala, nama. Yang kita nak pegang apa dia? Yang kata makna sedia kala ni merujuk kepada tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala. Tidak ada permulaan bagi adanya zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada mula. Tak boleh tanya mula bila ada Allah, tak boleh tanya. Kenapa? Kerana dia tak bercirikan ada mula. Dia tidak bercirikan ada mula. Ada mula itu bukan ciri Allah Ta'ala. Sebab itu qidam. Kerana dia qidam itu ciri dia. Qidam itu apa? Tidak ada mula. Ternafi ada mula bagi kewujudan Allah Ta'ala, itulah diri qidam. Mudah saja tuan-puan, qidam itu merujuk kepada ternafi adanya permulaan bagi diri Allah, itulah diri qidam. Tak perlu menafi, dia auto. Ternafi diri Allah. Sebab itulah lafaz dia tuan-puan, kita guna dengan lafaz apa? Kita guna dengan tidak ada permulaan bagi ada diri Allah. Bahasa ringkas dia panggil tak terima. Mesti sungguh tak baharu. Apa makna tak baharu? Kerana baharu tu merujuk kepada tidak ada mula. Maka kita kata tak terima ada mula bagi ada diri Allah Ta'ala. Tak terima sama sekali baru. Kenapa tak terima baru? Kerana Allah ini tidak ada mula. Tidak ada mula tu ciri dia. Ciri Allah Ta'ala itu tidak ada mula. Ternafi permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Itulah dia qidam. Mudah saja tumpang. Pendek saja. Kita faham ternafi permulaan. Ternafi ada mula. Ternafi ada mula ataupun ternafi permulaan bagi kewujudan diri Allah. Bagi adanya diri Allah Ta'ala dan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itulah dia merujuk kepada makna qidam. Simple sahaja makna dia. Baik. Yang kata wajib kita kena mengaku dan kita wajib kena mengaku dalam hati. Tahu serta mengaku, jangan tahu saja. Kalau tahu saja tak mengaku, tak beriman. Tak boleh nama iman kalau tahu tapi tak mengaku. Kena tahu dan kena mengaku. Apa dia kena mengaku? Ni pengakuan tuan-puan. Pengakuan. Sebab tu nak ada iman dalam hati kita ini, nak kena ada benda. Kalau sekadar pengakuan yang tidak membetuli, itu orang tak panggil iman. Sebab tu kalau orang jahil tak ambil tahu tentang ciri ketuhanan tuan-puan, bahaya akidah dia. Sebab apa? Sebab ditakuti, dibimbangi, dikhawatiri. Benda yang dia pegang itu, kalaulah ada benda dia pegang, takut benda yang dia pegang itu tidak menepati dengan real yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Itu bahaya kalau kita tak ambil tahu dan tak ambil cakna tentang ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Ini benda yang dasar tuan-tuan, benda yang mahal. Sebab itulah benda yang mahal ini, dia orang yang luar biasa saja nampak. Benda yang mahal ini, orang yang luar biasa saja nampak. Tak ramai yang nampak. Macam mah lah tuan-tuan. Mah ni bukan boleh sepak tepi jalan. Mah ketua mah ni tuan-tuan,
ketumah, jokomah. Dia bukan boleh sepak tepi jalan, sambil-sambil berjalan, sambil jogging, sambil hiking, tumumah. Tak ada. Yang sampah sarak saja yang banyak di tepi jalan. Kalau mas, orang yang tertentu sahaja, yang pandai, yang ada kepakaran, yang nampak keistimewaan dan nilai emas. Dia tahu nak cari emas. Sebab apa? Sebab dia orang yang luar biasa. Begitu juga ilmu, tuan-puan. Ilmu antara ilmu yang paling mahal, yang value dia tinggi, ialah ilmu mengenal ke Tuhan. Ilmu mengenal Tuhan antara ilmu yang mahal harga dia. Nilai dia mahal di sisi Allah, pahala dia besar di sisi Allah Ta'ala. Benda yang kita nak kena pegang. Apa dia benda, tuan-puan? Ini akan tentu sungguh sedia. Sedia tu merujuk kepada benda yang kita pegang. Itulah pengakuan. Pengakuan merujuk kepada benda yang kita mengaku. Apa dia benda kita mengaku dalam hati kita? Yang disebut sebagai aqaid, beberapa pengakuan. Ataupun beberapa simpulan iman. Bukan satu simpulan, tapi plural, jamak. Kenapa? Kerana kita pegang itu beberapa simpulan. 20 simpulan. Plus dengan 20. Plus dengan 1. Plus dengan 9 yang Rasul. Hampir 50 simpulan yang kita pegang dalam hati kita. Sebab itulah dipanggil jamak. Jadi salah satu yang kita bincang malam ni, ataupun dua yang kita bincang malam ni, yang kita pegang dalam hati kita, Allah mesti sungguh qidam. Itu mesti sungguh Allah Ta'ala ini tidak ada mula bagi adanya diri dia. Yang kata tidak ada mula bagi ada diri dia ini, tuan-puan, apa dia? Tak terima baru. Itu istihalah. Kena combine di antara wujud dengan istihalah. Di antara mesti qidam dengan mesti tak baru. Mesti tak baru tu kena i'tiqad, kena pegang juga. Mesti tak baru. Kenapa? Karena dia ini qidam, tak ada mula. Kalau baru, kalau kita kata tak, kalau kita tak tutup dengan mesti tak, tuan-puan, ada andaian. Itu dia tak kemah i'tiqad. Jadi cantiknya 1000 ulama buat ni, tuan-puan. Kombinasi di antara wujud dengan istihalah, di antara mesti qidam, mesti sedia Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala ini qidam yang tidak ada mula dan ditutup rapat dengan apa? Tak terima baru. Sebab kalau kita kata tak tutup dengan tak terima baru, tak istihalah lah, tak pegang, tak i'tiqad dengan istihalah, mungkin ada ruan, ada andaian. Oh ya, Allah Ta'ala ni memanglah Allah Ta'ala tidak ada mula. Allah Ta'ala tak ada mula bagi ada diri dia. Itu saja kita i'tiqad. Kita tak i'tiqad dengan tutup kemah, kejap. Tak baru. Kita tak tutup, tak pegang i'tiqad, tak terima baru. Mungkin ada andaian. Ada andaian di sisi kita, mungkin juga Allah Ta'ala ini baru. Ialah dia tak ada mula. Dia tak ada mula bagi ada diri dia. Itu qidam. Mungkin juga dia ni baru. Maka kita nak menutup ruan-ruan andaian itu, maka i'tiqad yang sempurna kena ada istihalatu mustahil, iaitu tak terima baharu. Apa dia baharu? Baharu nisbah kepada sesuatu yang ada mula. Itu dipanggil tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Tentu sungguh tu dia panggil wajib, mesti sungguh dia panggil wajib, sedianya Allah Ta'ala dia panggil wajib. Jadi wujubun wajibun. Itu kita pegang. I'tiqad pertama. Dan yang kedua, tak terima. Tak terima tu istihal atau mustahil. Tak terima. Tak terima ni kalau dari segi barat dia panggil badal lah. Badal kepada sedia. Tak terima baru Allah tu sama sekali tak terima di sisi akal kita. Tak terima baru. Tak itu dipanggil istihalah. Baru itu dipanggil mustahil. Jadi tak terima sama sekali baru. Baru itu mustahil. Kena kepada benda. Benda tu dipanggil mustahil muta'alaq. Baik, saya tahu tuan-tuan. Firmanullahu ta'ala huwal awwalu. Ini firmanullah subhanahu wa ta'ala ini sebagai dalil kepada sifat ataupun ciri Allah yang kedua. Ciri Allah yang kedua, qidam ulama kumpul ini
bersumberkan kepada Quranul Karim, yang Allah declare ciri-ciri yang berselerakan di dalam Quran. Ciri Allah Ta'ala berada dalam Quran yang dibantu oleh para ulama untuk kumpul, untuk bantu kita faham. Mana dalil? Huwal awal. Artinya huwa, ialah. Dialah. Yang ni apa? Allah Ta'ala itu. Al-awwalu yang awal. Cuma yang awal ini bukan yang awal ada mula. Jangan kita faham. Dialah yang awal. Yang awal ada. Yang mula-mula ada. Barulah makhluk ada. Itu ada mula. Itu kita. Oh, kita lah orang yang awal masuk kelas. Oh, kita lah orang awal join kelas. Oh, kita lah orang awal sampai surau. Kita awal kita dengan maksud ada mula. Ikut tertib susunannya, kita mula sampai awal di surau. Dia panggil awal yang ada mula. Tetapi di sini awal dengan makna awal yang tidak ada permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Yakni yang kata awal itu, awal dengan makna tiada mula. Yakni yang ada sebelum daripada makhluk ini ada. Allah Ta'ala ni ada sebelum makhluk ni ada. Allah dah ada. Tapi ada Allah itu, ada yang tidak ada permulaan. Yang ada mula ialah makhluk. Tuhan tetap telah ada. Sebelum makhluk ada ni Tuhan tetap telah ada. Maka sedia itulah. Sedia yang tidak ada mula. Sedia yang tidak ada permulaan. Dikatakan sifat qidam. Dikatakan sifat kidan bagi Allah Ta'ala. Ian kidan yang mana? Ian lawan bagi baru. Sifat kidan ian lawan bagi baru. Kidam ni tidak ada mula, lawan dianya ada mula. Ada mula tu orang panggil baru. Ni istilah yang kita dah bahas minggu lepas. Istilah yang kita sebut minggu lepas, makhluk, alam, baharu, mungkin. 4 istilah kita dah bahas pada minggu lepas. Jadi merujuk kepada makhluk kesemuanya itu, tetapi nisbah berbeza. Kita guna makhluk, nisbah kepada apa? Nisbah kepada benda yang Allah cipta, dipanggil makhluk. Kalau baharu juga kita. Kita ni panggil makhluk, nisbah kepada Allah cipta. Dan kalau kita ni dipanggil baharu, nisbah kepada ada mula. Dulu kita ni tidak ada asal Adam. Asalnya tiada kita. Kemudian Allah cipta kita. Apabila mula ada, maka kita ni status dia baharu kerana ada mula bagi adanya permulaan kita. Bila mula kita? Mula kita 45 tahun yang lampau. Maka ciri kita, ciri baharu nak kenal tuan-tuan, ciri pengenalan baharu, ciri pengenalan makhluk, ciri pengenalan alam, salah satunya ialah dia ada mula bagi ada dia. Sebab tu orang nak tanya sangat-sangat pada kita, umur berapa? Kerana dia nak kenal. Kenapa dia nak selalu tanya umur? Dia nak kenal. Salah satu ciri pengenalan makhluk, mesti kita tahu umur dia supaya kita kenal. Kenapa nak tanya umur? Kerana dia ada mula. Kita nak tahu bila mula dia ada di dunia ini. Oh, kita tahu umur dia 50. Oh, bermakna 50 tahun yang lampau dia mula ada di dunia ini. Itu ciri makhluk, ciri baharu. Berbeza dengan ciri Allah Ta'ala. Yakni, yang kata, bukan. Yang ni dah lepas. Baik, yang sedia itulah dikatakan sifat qidam. Yang lawan bagi baru. Yang tentu, yang ni baru ni, sifat baru ni, yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Yang kata baru ni, baru ada mula ni, tentu tak sama sekali bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tak terima sama sekali nak kata ada mula, ada baru. Nak kata ada mula. Itu makna baru. Dan pengakuan di dalam hati. Dan pengakuan ni, tempat dia dalam hati. Serta dalil. Itu dipanggil iqrar. Pengakuan di dalam hati. Pengakuan tu, qaid.
Dengan tentu sungguh Tuhan sedia. Tentu sungguh. Jadi mesti. Sungguh. Mesti sungguh. Itu dia panggil wujub. Tuhan sedia. Sedia tu wajib. Itulah dinamakan dia kan pengakuan tadi. Iqrar tadi. Pengakuan tadi. Yang kita kata mengaku dan hati ni. Benda kita mengaku tu. Itulah dia. Dinamakan dia pengakuan tu wajib pada akal. Itulah yang dipanggil mesti akal. Kita panggil wajib pada akal. Yang kita kata mesti Allah bersifat dengan kidam. Mesti sungguh Allah bersifat dengan kidam. Mesti sungguh Allah bersifat dengan ada. Maka mesti sungguh Allah bersifat dengan kidam. Pengakuan itulah merujuk kepada wajib pada akal. Mesti. Tu mesti tu dalam hukum. Dan pengakuan di dalam hati. Ada dua pengakuan. Dia nak cerita dua pengakuan. Malam ni kita cerita dua pengakuan. Sebelum ni kita cerita dua. Dua, empat. Cukup lengkap semua 40. Plus dengan satu yang harus jadi 41 pengakuan. Ini pengakuan yang pertama dalam sifat ini. Dan yang kedua, dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baru. Tentu tidak. Mesti tidak. Mesti tak sama sekali. Tu gunalah bahasa mana pun. Mesti tidak. Tentu tidak. Mesti tak. Mesti tak sama sekali. Apa dia? Baru. Dengan tentu tidak baru. Baru tu mustahil. Tentu tak tu dia panggil istihalah. Itulah pengakuan tentu tak baru ni. Itulah dinamakan dia kan pengakuan itu mustahil pada akal. Mustahil ni apa? Istihalatu mustahil. Ni dia nak ajar satu demi satu cara kita nak mengaku dan hati kita. Cara kita nak mengaku dalam hati kita. Apabila kita faham, maka kita mengaku. Mana benda kita nak mengaku ni? Ni mesti sungguh Allah bersifat dengan kidam. Yang ni, apa dia kidam tu? Kita dah tahu kidam tu apa dia? Kidam tu tidak ada mula bagi adanya Allah. Dan pengakuan seterusnya, apa dia? Kita mengaku juga. Iaitu pengakuan istihalatu mustahil. Mesti tidak. Mesti tak sama sekali. Allah baru. Nak kata Allah baru ni, mesti tak sama sekali. Itu dia panggil tak terima baru. Tu. Itulah dia pengakuan. Dia dinamakan dia pengakuan itu mustahil pada akal dan makna. Habis kesimpulan tu pada. Baru dia nak buat kesimpulan untuk malam ni. Dalil insya-Allah kita tutup minggu depan. Malam ni dia nak buat kesimpulan makna. Apa yang kita nak pegang apabila sebut kidam, apa yang kita nak pegang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan makna sedia itu sedia Allah Ta'ala. Makna sedia Allah Ta'ala. Apa yang kita nak pegang dalam hati kita yang makna, bukan nama. Ini merujuk kepada musamma. Dan diri sedia itu. Adapun sedia tu nama. Kita boleh panggil itu nama lah. Dan makna dan diri sedia. Dan musamma sedia itu. Sedia Allah Ta'ala itu. Ialah khabar. Dan bermula makna sedia itu. Ialah barang yang ada. Perkara yang ada. Ada tu. Yang tidak didahului tiada. Yang tidak dimulai dengan tiada. Tu dia panggil kidam. Iaitu kidam ini merujuk kepada apa? Sedia ini merujuk kepada adanya Allah Ta'ala tidak dimulai dengan tiada. Itu ibarat dalam kitab. Untuk mudah kita faham, maksud dianya ternafi ada mula bagi adanya Allah Ta'ala. Tu makna dia nak kepada makna apa dia? Salbi. Makna salbiyah. Bukan salib. Salbiyah ini merujuk kepada ternafi ada mula bagi adanya Allah. Itulah dia diri kidam. Sebab itulah dia termasuk dalam sifat salbiyah.
Dia beza salbi dengan salibun. Kalau salibum ini dia kena menafi. Tapi kalau kalau salbi dia panggil ternafi, tak perlu menafi. Jadi apa dia tuan-puan? Makna dia ialah ternafi ada mula, itulah dia diri kidam. Jadi ibarat dalam kitabnya, makna sedia itu perkara yang tidak didahului, tidak dimulai dengan tiada. Kalau dimulai dengan tiada, itu baru. Dia beza dengan baru. Kalau baru, dia dimulai dengan tiada. Ada kita, tuan-puan, dimulai dengan tiada. Dulu kan kita tiada. Asal kita tiada, kemudian kita ada. Allah cipta kita 40 tahun lampau, ada status kita. Dulunya status kita tiada. Sebab itulah baharu ini, makhluk ini bermula dengan tiada. Ataupun ibarat lain boleh dikatakan juga, ataupun dikatakan barang yang ada, yang tidak ada permulaan bagi adanya ada barang. Ini mudahlah, kita faham dah. Maka tafriq, fa'u tafriq, maka sedia inilah, sedia yang tidak ada mula bagi adanya Allah Ta'ala ni, dikatakan sedia yang zatiyun. Inilah yang sedia zatiyun, yang murab, yang dikendaki sedia Allah Ta'ala, iaitu sedia zati, sedia yang sejati, sedia yang sungguhti. Sedia yang sungguhti, orang Kelantan panggil sedia sungguhti, iaitu sedia sejati. Sejati itu dipengaruhi oleh bahasa Arab, iaitu zatiyum. Jadi bahasa Arab, bahasa Melayu ni tuan-puan, dia kaya, bukan miskin. Adalah tempat-tempat dia miskin, tapi bukan bermakna semua orang bahasa Melayu ni miskin. Dia tidak ada bahasa yang tersendiri. Dia dipengaruhi oleh bahasa Arab. Dia dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Kerana bahasa Arab ini bahasa tertua. Sudah tentunya bahasa-bahasa dunia hari ini sudah tentunya dipengaruhi oleh bahasa Arab. Tidak menjadi isu lah kalau bahasa Melayu ni ambil daripada bahasa Arab. Dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kerana bahasa Arab adalah bahasa tonggak, bahasa tertua. Yakni yang kata sejati ni, yang kata sedia sungguh ti ni, sedia sengoti ni, sedia sejati ni, sedia zati ni, apa dia? Sedia yang bangsa zat, sedia yang nisbah diri. Sedia yang nisbah diri. Dan keluar dengan sedia zati itu keluar, tak termasuk sedia zati. Sedia zati ini sedia yang sungguh, iaitu sedia yang sebenar-benar, iaitu sedianya diri Allah, iaitu sedia tidak ada mula. Sedia yang tak termasuk walaupun nama qidam, apa dia? Dan terkeluar dan tak termasuk dengan sedia yang zati itu oleh sedia zamaniyun. Kalau sedia zamani, yakni sedia nisbah masa, maka tu tak sama, tak termasuk sedia zati. Nama saja qadim. Nama saja kita panggil, nama ni lama. Nama qadim. Nama sedia. Arti sedia zaman ni itu dengan panjang. Yang ini nisbah panjang masa dan lama masanya. Maka sedia ini, sedia zaman ni, nisbah masa lama ni, tidak dikehendaki pada bicaraan ini. Bukan dimaksudkan dengan perbincangan qadim zati. Tidak. Yang duk kita bincang qadim ni merujuk kepada qadim zati, qadim Allah Ta'ala. Adapun qadim yang lain, qadim zamani, tidak termasuk dalam perbincangan ini. Banyak qadim yang lain tuan-puan. Kita panggil qadim banyak. Kita panggil sedia kala. Bukit ni sedia kala lagi. Kita kata bukit ni lama sungguh. Dia kata bukit belakang rumah saya ni, gunung belakang rumah saya ni, ada jak dulu lagi. Kalau orang Kelantan dia panggil, dia kata ada jak dulu lagi. Makna qadim lah. Ada jak sedia kala lagi. Ada jak sedia lagi. Ada jak mula lagi. Itu bahasa-bahasa yang merujuk kepada qadim. Dia kata gunung belakang rumah saya ni ada jak dulu lagi. Gunung belakang rumah saya ni ada jak mula lagi. Gunung belakang rumah saya ni ada jak dulu lagi. Ni semuanya itu merujuk kepada qadim. Ni nak menunjukkan kepada lama masa, bukan menunjuk kepada tidak ada mula. Bukan. Lama masa ni merujuk kepada
Qadim ni, sedia ni merujuk kepada lama masa ada gunung di belakang rumah dia ni. Bukan nak kata belakang rumah gunung ni tidak ada mula bagi ada gunung, tidak. Itu qadim zati. Baik, kita fahamlah perbincangan qidam ini dia merujuk kepada qidam zati, bukan merujuk kepada qidam zamani. Walaupun bahasanya kita boleh guna qidam juga, tetapi itu qidam zamani. Banyak untuk tua kita guna. Benda ni ada jak dulu lagi. Zaman saya kecil tu dah ada dah. Zaman saya belum ada, dia dah ada. Tu kita kata dulu ni lama sungguh gunung belakang rumah ni tak runtuh-runtuh. Gunung belakang rumah saya ni tak runtuh-runtuh. Jak daripada dulu. Zaman saya tak ada, dia dah ada dah. Zaman nenek moyang saya ada, dia dah ada dah. Nak cerita lama sungguh gunung belakang rumah dia ni tak runtuh-runtuh. Itu qadim juga. Qadim ni sebuah masa. Orang Arab kata sayaratun qadimatun. Kereta ni lama sungguh. Qadim. Qadim. Sayarah qadimah. Kereta antik. Kereta ni lama. Lama kereta ni bukan kata kereta ni tidak ada mula. Ada mula. 100 tahun dia simpan kereta antik dia ni. Tak sampai hari ni duk jaga. Barang antik dia ni. Antik ni qadimatun. Maknanya ada mula. Tapi ni sebuah masa lama lah. 100 tahun dulu. Itu dia panggil qadimatun. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan kita akan sambung dalil perenggan yang kedua ni. Kita akan habiskan InsyaAllah dalam kuliah akan datang. Untuk habiskan perenggan yang kedua ni, dalil menunjukkan Allah bersifat dengan sifat qidam. Dalil ni kita baca ekspres saja sebab dia nak ajar cara kita fikir. Teori fikirnya macam mana. Kita analisis dengan akal, kita renun, kita perhati, kita peremban tengok sehingga kita nampak, oh betul Allah Ta'ala ni kena, ataupun Allah Ta'ala mesti sungguh dia qidam. Mesti sungguh dia tak ada mula. Kalau dia ada mula, tu kalau, itu andaian. Dia panggil fardu takdim. Jadi kita buat andaian dengan akal kita. Kalau ada mula, makna Allah baru. Kalau ada mula, makna Allah baru. Apabila baru, dia kena jadi. Dia ada kaedah dia. Ini kita akan bincang ke datang. Itu cara fikir. Tapi kalau dalil ringkas tuan-puan, orang tanya qidam ni mana dalil dia? Ada baru. Baru alam ni dalil lah. Makhluk ada ni, tanda dalil ada Allah bersifat dengan qidam lah. Nak detail tak tahu dia tak. Aku pun tak reti mengaji lebih-lebih, tak retilah mengaji qadar untuk lepas fardu ain saja. Nak tahu tanya jalan fikir, jalan kira, jalan penyelesaian sehingga nampak Allah Ta'ala ni betul-betul tak boleh sifat dengan sifat baru, tu tak nampak, tak retilah. Itu dia panggil level dalil level apa? Level yang ijmal. Dalil ijmal tu dalil fardu ain. Adapun dalil yang tafsil, kena nampak jalan fikir, jalan teori fikir, itu dia panggil dalil yang tafsil, yang fardu kifayah. InsyaAllah minggu depan tuan-tuan, kalau ada peluang, kalau ada masa kesempatan, insyaAllah akan datang. Kita akan sambung ke soal 15 perenggan yang kedua. Baik, terima kasih kepada tuan-puan yang sudi memeriahkan majlis kita pada malam ini seperti biasa. Panggil apa? Santai-santai sepena PKP tuan-puan, tak ada apa kerja nak buat. Mudah-mudahan kita ada manfaat, ada benefit, ada input. Dan input itulah yang kita nak pegang tuan-puan. Walaupun nampak simple, dia tak panjang pun, makna dia ringkas-ringkas saja, tak perlu yang panjang-panjang tu fardu kifayah. Jadi kita pegang yang basic-basic ini. Apabila nampak qidam, jangan nampak qidam. Qidam itu semua nama. Tapi kita dapat makna dia. Tak ada mula bagi ada diri dia. Itu saja. Tak ada mula bagi ada diri Allah Ta'ala itu. Itulah dia diri yang kata ciri qidam. Itu dah okey. Itulah dia makna. Selesai tanggungjawab kita untuk pengakuan ciri yang kedua. Dan ciri yang ketiga ni, combinekan. Dia ada setiap ciri ni, dia ada dua. I'tiqad, dua pegangan. Tak terima baru sama sekali. Tak terima baru juga kena pegang. Supaya nak menutup ruang andaian. Mungkin Allah baru. Tidak ada kemungkinan. Kenapa? Kerana pengakuan kita tak terima sama sekali. Nak kata Allah baru. Maka tidak ada andaian. Jadi istihalah ni fungsi dia untuk menutup ruang-ruang andaian. Supaya kejak kemah pegangan kita. Terima kasih kepada tuan-puan semua. Khususnya kepada pihak penganjur. Kepada Al-Fadhil Tuan Pengerusi kita Ustaz Man, IJK Biro Dakwah kita, Syekh Fajri kita dan semua ahli jawatan kuasa surau, tanpa saya menyebut nama, dan juga rakan-rakan teman-teman yang selalu memeriahkan majlis online kita. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, keberkatan ilmu kepada kita dan keberkatan hidup kita dunia akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Amma ba'd dah. Oh, macam nak mula pula dah. Baik, insya-Allah tuan-tuan kita jumpa lagi